Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah berikan kita talian hayat dan peluang untuk meneruskan pertemuan kita dan perbincangan kita. Dalam kesempatan ini insya-Allah kita akan jelaskan jenis-jenis kezaliman seperti mana ditegaskan oleh para alim ulama. Tuan-tuan dan sekalian, kezaliman ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama, kezaliman manusia terhadap Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan menyekutukan Tuhan, dengan menentang Allah Azza wa Jalla dan meletakkan Allah itu pada martabat yang sejajar dengan manusia. Yang kedua adalah kezaliman manusia sesama manusia. Kezaliman yang pertama dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Tetapi sebelum ini ada Allah SWT jelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 82 dengan firman-Nya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kezaliman, orang-orang itulah yang mendapat kesejahteraan, kerukunan hidup dunia dan akhirat. Para sahabat Rasulullah SAW mengatakan kepada Rasulullah, ini satu yang sukar, kerana umumnya kami ini memang melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri. Maka baginda menjawab, maksud ayat ini adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana sahabat mengatakan, wa aina ya Rasulullah lam yulbis imanahu bizulmin. Qala dzalika syirk, alam tasma'u qaulal 'abd as-salih inna syirka la zulmun azim. Jadi kita dapati kezaliman yang paling besar ialah dengan menduakan Allah, dengan meletakkan komitmen yang tinggi kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai orang Islam, kita mesti iltizam, mesti mematuhi Allah lebih dari mematuhi nafsu, mematuhi orang ramai dan lain-lain. Jadi inilah perkara yang pertama, jenis yang pertama, yaitu kezaliman yang merujuk kepada kezaliman kepada Allah. Yang kedua, kezaliman sesama manusia. Dan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah Syura ayat 40 umpamanya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang setara. Dan juga kepada firman Allah Taala dalam surah yang sama, innahu la yuhibbuz zalimin, Allah tak suka orang-orang yang zalim. Di dalam surah Syura juga ayat 42 ditegaskan bahawa innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas. Jika anda nak buat tindakan, maka tindakan itu sewajarnya terhadap orang-orang yang menganiaya orang lain. Tapi terhadap orang yang melawan penganiayaan orang lain, tak sepatutnya kita bertindak terhadap mereka dengan menembak gas dan sebagainya, dan asid. Jadi inilah yang kita harus faham, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahawa jenis-jenis kezaliman ini mempunyai berbagai ragam dan bentuk. Yang ketiganya adalah kezaliman seseorang itu terhadap dirinya, dan ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah Fatir ayat 32, faminhum zalimun li nafsih. Di kalangan manusia itu ada manusia yang kategorinya adalah menganiaya diri sendiri. Wa qauluhu zalamtu nafsi, surah An-Naml ayat 44, dan aku menganiaya diriku sendiri. Jadi inilah sebenarnya
jenis-jenis kezaliman. Tapi kalau kita nak rungkaikan lagi atau cerakinkan lagi, maka kita boleh melihat kezaliman dalam konteks yang lebih luas, ya. Kezaliman menggunakan akta-akta yang zalim, ya, menggunakan pakai akta yang zalim, kezaliman menahan peruntukan-peruntukan adun, ya, yang pihak pembangkang dan sebagainya yang telah menang, yang telah diperakukan oleh perlembagaan sebagai pemerintah di dalam negeri masing-masing, dinafikan hak mereka untuk mendapat dana-dana yang ditentukan oleh undang-undang daripada pusat, ya, sebagai negeri ataupun sebagai kawasan yang mempunyai kaitan dengan federalisme dan juga dengan kerajaan pusat dan sebagainya. Ini merupakan kezaliman-kezaliman dalam bentuknya yang lebih terperinci, ya. Kezaliman dalam mengagih-agihkan kekayaan, ya. Kezaliman dalam bertindak terhadap orang-orang yang mempunyai salah laku. Umpamanya didahulukan orang yang salahnya sedikit, ya, dengan siksaan yang sangat besar, sedangkan kesalahan yang begitu banyak dibiarkan dan tidak pun digugat, tak pun disiasat dan sebagainya. Ini kezaliman dalam bentuk prosedur ataupun kaedah pendekatan dan kaedah menghuraikan sesuatu isu. Banyak lagi kezaliman yang kita boleh melihat. Kezaliman terhadap pelajar-pelajar kita, anak-anak sekolah, di mana mereka itu menjadi mangsa kepada polisi yang tidak adil dan tidak bijak, di mana anak-anak yang sepatutnya belajar sains matematik dalam bahasa Melayu diwajibkan dalam bahasa Inggeris, sehingga mereka keciciran, sehingga mereka tak berupaya menangani dan ataupun menandingi orang-orang lain, dan mereka mundur berbanding kaum yang lain, bangsa yang lain. Ini kezaliman yang berkaitan dengan pendidikan, ya. Kezaliman politik pun kita lihat, ya. Pembangkang yang lain parti, kita akan aniaya mereka, kita akan IC-kan mereka, kita akan anggap mereka sebagai penjenayah, sebagai bandit, sebagai pengganas, sedangkan itu suatu yang sangat zalim, kerana mereka hanyalah rakyat biasa yang melaksanakan amalan-amalan demokrasi atau kewajipan ataupun tugas mereka sebagai makhluk yang warga negara yang wujud dalam sebuah negara demokrasi. Jadi kalau kita cerakinkan kezaliman itu dalam bentuknya yang mendetail, pasti kita akan melihat bentuk kezaliman yang berbagai, dan inilah yang perlu kita tamatkan, ya, dalam bulan Ramadan ini. Kerana kalau dalam bulan Ramadan ini kita masih lagi melakukan kezaliman-kezaliman seperti ini, sudah pasti, ya, ibadah kita tak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah pasti usaha kita mendekati Tuhan semakin jauh kerana kita melakukan rasuah, umpamanya, kerana kita menyalahgunakan harta rakyat, umpamanya. Jika kita umpamanya menghalang harta yang sepatutnya diberikan kepada rakyat sesebuah buah negeri semata-mata kerana berbeza parti yang merintah, maka kita tidak membenarkan atau tidak menyalurkan bantuan tersebut. Jadi kaum muslimin muslimat sekalian, jangan kita anggap bahawa Islam ini seolah-olah tak ada kaitannya dengan soal-soal pengurusan. Kerana kita pernah dengar orang mengatakan bahawa Tuhan tak ada kena-mengena dengan soal negara, soal siasat, soal politik. Sedangkan kita tahu bahawa Tuhan mentadbirkan alam buana ini, ya, matahari ini, macam mana Tuhan mentadbirkannya, laut bagaimana Tuhan mentakdirkannya, dan bumi yang berputar ni semua mengikut takdiran, ya, mengikut kudrat Allah Azza wa Jalla yang sangat bijak dalam mentadbir. Kalau alam yang begini besar ditadbirkan oleh Tuhan, takkan Tuhan tak boleh mentadbir dan mewajibkan halal haram dalam sebuah negeri, dalam sebuah kawasan. Jadi amat rugi dan malang manusia yang mengenepikan soal siasat, soal kenegaraan daripada agama. Orang itu adalah orang yang perlu belajar lebih dalam tentang agama mereka, supaya dia faham bahawa Islam merangkum siasat, merangkum politik, merangkum budaya, merangkum semua perkara. Orang yang mengatakan Islam tak ada kaitannya dengan politik ini adalah orang yang mahu bermarajalela, mahu menganiaya dan menzalimi rakyat mereka, ya, atas nama politik tak ada kaitan dengan agama. Mereka berleluasa melakukan tindakan-tindakan aniaya, zalim dan ganas. Jadi kaum muslimin muslimat sekalian, sebab itu kita mesti bertaubat
daripada dosa seperti ini, ya, melakukan kejahatan, kezaliman, berpuasa juga tetapi terus melakukan kejahatan, terus melakukan penyimpangan, terus mahu melakukan kebatilan. Jadi itu bermakna puasa kita tidak ada apa-apa yang kita dapat kelebihan, ya. Mungkin zikir pun tidak bermakna. Selain makin zikir, makin dikutuk, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, kita mesti ingat bahawa dosa ini ada berbagai-bagai jenis, dan dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah adalah dosa syirik kepadanya. Sebab itu kita mesti pastikan keimanan kita, keimanan yang betul. Kalau kita mati pun dalam era seperti sekarang, dalam wabak seperti sekarang, kita mati sebagai seorang muslim, mati yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jika kita silap, kita terus dengan kebatilan kita, mati kita, maka mati kita mati jahiliah dan tidak akan berfaedah segala sedekah, segala umrah, segala salat yang kita buat, ya, secara laju dan pantas itu. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam tajuk yang lain. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.